الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Oganki de suka kombawa gozaimasu. Betul tak betul tak tahu kan. Dia baru balik, dia ada dapat dua pun cukup lah kan. Selamat malam dan selamat datang. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan lafaz yang mulia istighfar, tahlil dan takbir. Mudah-mudahan dengan lafaz yang mulia itu insya-Allah kita akan ditempatkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan ianya akan menjadi salah satu daripada pemberat mizan kita kelak nanti. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la Alhamdulillah. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar kesyukuran, setinggi-tinggi kesyukuran kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan kepada kita nikmat yang besar, iaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan kepada kita nikmat kesihatan, dan Allah Subhanahu wa taala juga memilih kita untuk berada di dalam majlis yang mana yang majlis ini insya-Allah akan dihadiri oleh ribuan para malaikat
untuk duduk bersama dengan kita. Walaupun kita tengok hari ni jemaah ni kira nak masuk, nak kena selak ni punya ramai, tapi insya-Allah malaikat bersama dengan kita. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala disebut dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dua tempat yang dituntut sangat untuk kita menghadiri, sama-sama untuk kita nak menghadiri bagi menambahkan thaqafah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mempelajari ilmu dia. Yang pertamanya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sebut dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, iaitu Al-Majlisul Ilmi, yang mana bertepatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut Al-Majlisul Ilmi Rawdatun min Riyadil Jannah, iaitu majlis ilmu. Majlis ilmu ini merupakan salah satu daripada taman-taman syurga. Imam Al-Ghazali juga sebut majlis ilmu itu, dia mendefinisikan, mentarifkan bagi majlis ilmu itu adalah dengan majlis-majlis yang mana yang kita membicarakan tentang duniawi dan juga tentang ukhrawi. Hari ini kita duduk sama-sama dalam majlis ilmu, kita akan bincangkan tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan duniawi, bagaimana cara hidup kita, bagaimana pergaulan kita, bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak ajak kepada kita yang diseru oleh Islam, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak belajar tentang ibadah yang sempurna untuk kita sama-sama nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana juga kita nak hubungkan antara ibadat kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini dengan balasan-balasan daripada Allah Subhanahu wa taala apabila bertemu di yaumul mahsyar nanti. Kemudian yang keduanya Imam Al-Ghazali sebut kepada kita, iaitu Al-Majlisuz Zikr. Antara taman-taman syurga juga disebut sebagai Al-Majlisuz Zikr, iaitu taman tempat yang mana kita ini saling memperingati antara satu sama lain. Az-Zikr sama juga dengan tazkirah, beri peringatan, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul lil mu'minin. Berilah peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu ia akan memberi manfaat bagi orang-orang yang mukmin. Dua benda ni telah disebut dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Al-Imam Ghazali dia tulis kepada kita, dia membicarakan tentang ilmu, adab-adab mengaji, dia bubuh dalam tu cara-cara kita nak menghormati bayi guru kita, ada dalam tu kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang yang mau untuk nak menuntut ilmu. Antaranya Imam Al-Ghazali sebut kepada kita berdasarkan daripada ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat seseorang punya darjat antara orang-orang yang mukmin itu dengan orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu itu dengan satu darajat. Kemudian dia menakalkan tafsir daripada Ibnu Katsir yang menceritakan sebanyak 500 tahun bagi setiap perjalanan ataupun antara satu darjat kepada darjat yang lain. Hari ini derah sikit awal sebab kita mula lewat sangat kan. Dia main tu kira derah terus, gear 5. Dia tak boleh nak bubuh gear 1, 2, 3 dah. Kalau kata main awal tadi tak apa dah. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hari ni kalau kita tengok viral, yang kalau kita buka Facebook, WhatsApp dan sebagainya, kita tengok hari ni bagaimana ulama-ulama hari ni
telah dicerca, telah dicaci dan telah difitnah oleh setengah daripada golongan-golongan yang juhala, golongan-golongan yang jahil, golongan-golongan yang bodoh yang tidak mau mengaji ilmu agama. Buka saja Facebook kita boleh tengok dah. Kan, kita baru ni duduk dekat sana pun kan, dengan sebab tu kita duk pesan tuan-tuan, ibu-ibu, bapa, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, biar kalau boleh ada dengan handset yang kita boleh slide. Tak mau dah handset yang jenis tekan-tekan tu, tak mau dah. Hak kecil nak tekan tu kena tengok, letak jauh pula, biasa duk tengok dah kan. Nak tekan nombor telefon tu, mana kata dia kena tarik, angkat dia punya spek, dia tolak. Dia tanya nombor telefon Tok Imam berapa, dia kata Tok Imam beritahu 013 0. Dia tekan muncul mulut-mulut nak tekan tu. Tak mau dah lah, ni orang moden. Ambil slide, boleh tengok semua daripada seluruh dunia duduk di hujung tangan kita hari ini. Kalau kita tengok dalam Facebook hari ini pun banyak dah, antaranya kenyataan-kenyataan oleh yang tidak berasas, ataupun mungkin mereka buat kajian tetapi mereka mengkondem, antaranya alim-alim ulama. Imam Al-Ghazali sendiri dikondem oleh seorang daripada yang digelar sebagai doktor. Sedang tak sedang tuan-tuan, banyak dah ulama-ulama kita pada hari ini yang diambil, dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni lah ni duduk di akhir zaman. Bahkan hari ini ulama-ulama pada hari ini dah kena bermacam-macam dengan dugaan yang mana yang telah disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya pada akhir zaman ini fitnah akan bertebaran. Selai saja tengok-tengok Ustaz Azahidrus pula, depa buat muka lain, depa bubuh kepala dia, depa fitnah dengan dia melakukan aksi-aksi adegan seksual dalam Facebook. Merata dah tersebar gambar dia, difitnah demikian rupa tuan-tuan. Dengan sebab apa? Dengan sebab mereka tak nampak, mereka tak pernah baca dengan hadis, tak pernah belik dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka, kita tengok, kita bicara, kita teliti satu persatu, maka kita akan jumpa dengan benda-benda ni yang telah berlaku pada zaman-zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah berlaku pada zaman Khulafa ar-Rasyidin, pernah berlaku kepada zaman para tabi'in. Antara kisah yang kita akan bawa hari ini, kita tengok sikit bagaimana doa Sa'ad ibn Waqqas ke atas seorang yang telah memfitnah alim ulama. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita tengok kisah ini yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, yang berlaku pada zaman Khalifah Umar ibn Khattab. Pada masa itu, kalau kita tengok daripada kisah ini, Sayyidina Umar ibn Khattab telah mengutuskan salah seorang daripada sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, telah diutuskan oleh Sayyidina Umar yang memerintah Madinah untuk menjadi gubernur di negara Kufah pada hari itu. Kita tengok sikit kisah dia, mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar daripada kisah ini. Dan mudah-mudahan apabila kisah ni kita baca, kita menjadikan ia sebagai salah satu benteng untuk kita nak mencerca, kita nak menghina, kita nak menghalang kita daripada untuk nak melihat keburukan yang ada pada alim ulama. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hadis an Abdul Malik bin Umair an Jabir bin Samurah qala شك أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص إلى عمر رضي الله عنه. Daripada Abdul Malik bin Umair, daripada Jabir bin Samurah, dia berkata bahawasanya Ahlul Kufah telah mengadu bahawasanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini fa'azzala wa ista'mala alaihim ammaran fashakau hatta zakaru annahu la yuhsinu yusalli. Mereka ini telah membuat aduan kepada Umar radhiyallahu anhu yang menyatakan bahawasanya Sa'ad
bin Abi Waqqas ini la yuhsinu yusalli, bahwasanya dia ni dia tak buat sembahyang, dia tidak melakukan sembahyang dia dengan lengkap sekali, iaitu dia tak jaga dengan sembahyang dia. Apabila orang sembahyang di masjid, dia tidak ikut serta. Kadang-kadang dia main lewat, kadang-kadang dia tak main lewat. Ada seorang daripada ahli Kufah dah mengadu sampai kepada Umar Ibn Khattab ketika mana dia memerintah di bumi Madinah. Maka Umar Ibn Khattab fa'arsala ilaihi, dia telah mengumpul dan dia telah menghantar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang daripada pembesar di negara dia. Dia kumpul sahabat-sahabat dia 2-3 orang, antara menteri-menteri kabinet dia, menteri sukan ke, dia hantar menteri pelancongan dan sebagainya, untuk berjumpa dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, untuk bertanyakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, betul tak Sa'ad bin Abi Waqqas ni tak menjaga solat dia, walhal dia adalah dilantik sebagai ketua sesebuah negara. Yang tu penting kalau kita tengok daripada sirah-sirah yang dulu-dulu, daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun, apabila dia utuskan salah seorang daripada sahabat dia kat mana-mana negara pun, Yaman ataupun dekat Kufah, Iraq, ataupun dekat mana-mana negara sekalipun, maka dia akan pilih antara orang yang paling afqah, orang yang paling muta'addi, orang yang ada adab, dan orang yang sentiasa duduk dan rapatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu cara betul-betul nak pilih pemimpin, tuan-tuan. Bukan kata pilih pemimpin yang dia boleh bagi projek kepada kita, tu salah kan. Jadi bila kata dia buat macam tu, seorang daripada mereka pergi berjumpa, ada kata sekumpulan pergi berjumpa dengan Sa'ad Abi Waqqas. Ya Aba Ishaq, yang tu kunyah ataupun gelaran yang diberikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Aba Ishaq, inna haula'i yaz'umuna innaka la tuhsinu tusalli. Wahai Aba Ishaq, bahwasanya ahli-ahli Kufah ini, mereka ni telah menyatakan bahawa kamu ini tidaklah tuhsana yusalli, bahwasanya kamu ini sembahyang, tidak sembahyang pada tepat dengan waktunya. Kamu tidak menyempurnakan sembahyang tugas kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bagi tahu macam tu. Jadi apa orang utusan daripada pihak Umar Ibn Khattab pergi tanya kepada Sa'ad Abi Waqqas, maka jawab qala Abu Ishaq, iaitu Sa'ad Abi Waqqas, ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akhruma anha. Dia kata, adapun aku ni wallahi, Sa'ad bin Abi Waqqas bersumpah, fa inni kuntu, adalah aku ini usalli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku sembahyang sama sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajak dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Dia bagi tahu kepada orang yang diutuskan oleh Khalifah Umar Ibn Khattab tadi, usalli salat al-isya fa arkudu fil awwalin wa uqifat fil akhirin. Aku sembahyang solat Isyak, dia kata, dan aku duduk berserta dengan, kalau mereka ni sembahyang pada awal waktunya, maka aku akan bersama dengan mereka pada awal waktunya. Dan aku, jika mereka ni akhir, mereka sembahyang lewat sikit, maka aku akan duduk juga bersama dengan mereka, dan aku sembahyang berjemaah mereka kalau akhir sekalipun. Dia jawab balik, qala, maka yang tadi pesuruh daripada Umar bin Khattab sebut kepada, zalika zanna bika ya Aba Ishaq, dia kata, yang tu hanya hang punya sangkaan saja Aba Ishaq. Sa'ad bin Abi Waqqas tu hang duk sangka saja, dia kata. Ni bukan kata hang sendiri, ini adalah daripada berita-berita orang lain bagi tahu, tapi hang duk sangka, hang duk buat benda yang betul. Padahal orang duk cerita benda yang bahwasanya hang ni tak jaga sembahyang dan ibadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ila al-Kufah. Maka oleh demikian Umar Ibn Khattab hantar segerombolan daripada sahabat-sahabat dia, daripada pembesar-pembesar dia, pergi ke negara Kufah sendiri. Fasa'ala anhu, untuk nak menanyakan kepada, fasa'ala anhu ahli Kufah, untuk nak menanyakan kepada ahli-ahli Kufah ni. Sayyidina Umar hantar
sikit daripada sahabat-sahabat dia, daripada pembesar-pembesar di Madinah, untuk berjumpa sendiri dengan ahli Kufah, nak tanya tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Walam yad'u masjidan illa sa'ala anhu, dan mereka ni pi bagi setiap masjid mereka akan sampai. Yang mana kata ada masjid saja di bumi Kufah, maka mereka akan sampai, duduk dan tanya tentang Sa'ad bin Abi Waqqas tadi ni. Setiap masjid, kalau kata semua masjid ada 20 biji mereka masuk pergi tanya bagi setiap jemaah yang ada dalam masjid tu. Wa yusnauna ma'rufan hatta dakhala masjidan li Bani Abbas. Mereka kata selepas daripada mereka masuk daripada setiap pelusuk masjid ni, wa yusnauna ma'rufan, mereka kata kecuali yang kami dengar daripada setiap jemaah bagi setiap masjid di Kufah ini adalah tentang menyatakan bahawasanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang yang terpuji. Mereka sentiasa memuji-mujikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tak ada pun seorang pun yang menyatakan bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas ni adalah seorang yang jahat, tuan-tuan. Kemudian dia sebut di sini, hatta dakhala masjidan li Bani Abbas, selepas semua masjid dia, sehinggalah dia kata ada hanya satu masjid saja. Apabila mereka masuk satu masjid ni yang diberi nama sebagai Bani Abbas, masjid Bani Abbas ini, faqama rajulun minhum yuqalu lahu, maka bangun salah seorang daripada ahli jemaah tu, bangun, kemudian dia, iaitu namanya Usamah bin Qatadah. Usamah bin Qatadah ni bangun, dia kata dekat yang mai 3 orang ataupun 4 orang tadi tu, utusan daripada Umar ibn Khattab. Dia kata, amma inna nasyadna fa inna Sa'dan la yasiru bisariyah wa la yuqsimu bisawiyah wa la ya'dilu fil qadiyah. Dia kata sekiranya hampa yang mai ni nak tanya pasal Sa'ad ni, dia kata kalau hampa nak tahu sesungguhnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah seorang yang pemimpin yang tidak pernah menyertai mana-mana peperangan sekalipun. Dia buat fitnah dah. Dia bangun seorang dia tak sedar dalam masa yang sama Sa'ad bin Abi Waqqas ada dalam majlis tu. Sa'ad bin Waqqas jenis relax, tuan-tuan. Dia duduk tak apa, biar dulu. Dia kata, kalau orang kata lock pergi dulu, biar pergi. Dia kata sesungguhnya, dia kata dia ni jenis orang yang tidak menyertai mana-mana peperangan sekalipun. Dan juga dia kata lagi, wala yuqsimu bisawiyah, dan dia tidak menyamaratakan dalam setiap pembahagian dia. Kalau ada harta rampasan daripada peperangan, maka pembahagian dia berat sebelah bagi kepada kroni-kroni dia. Ni dia buat fitnah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau kata ada harta Baitul Mal, maka harta-harta zakat tu diberikan hanya kepada golongan-golongan tertentu, tak sampai betul-betul kepada asnaf-asnaf yang sepatutnya diperuntukkan. Dia bagi tahu kepada orang yang diutuskan oleh Umar ibn al-Khattab, wala ya'dilu fil qadiyah. Dia bangun lagi, dia kata, dan dia ni kalau kata ada sesuatu hukuman, maka dia tidak akan la ya'dil, mana kata dia tidak akan berlaku adil dalam setiap hukuman-hukuman dia bagi setiap kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Ni ada orang yang bangun yang nama dia iaitu Usamah bin Qatadah. Usamah bin Qatadah ni bangun bagi tahu, kata 3 benda ni kalau tanya tentang Sa'ad, benda-benda ni dia tak pernah buat. Antaranya tak pernah pergi pun kalau ada peperangan. Bukan jenis sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah bagi setiap peperangan dia hadir, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas dia hanya menghantar tentera dia dan dia tidak sama-sama turut serta. Kemudian kalau ada harta dia tidak sama ratakan. Kalau kata ada hukuman, maka dia tidak akan berlaku adil. Dia telah membuat fitnah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian barulah pada masa tu Sa'ad bin Abi Waqqas bangun, tuan-tuan. Bila kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia bangun, tuan-tuan, dia kata apa? Relax ya, kan? Kalau kita, tuan-tuan, kita ada dalam majlis ni, kalau saya pun duduk depan ni, tuan-tuan, kan, tiba-tiba bangun salah seorang duduk kat mana-mana, dia bangun, dia kata, apa nak dengar ke Ustaz Isamuddin? Dia duduk sembang derah, kan? Duduk rumah sembahyang pun tak, kadang-kadang main surau, kadang-kadang tak main. Kadang-kadang tu dia pergi kat mana pun tak tahu, orang duduk semayang dia tak ada dekat surau pun. Dia bangun. Kita, tuan-tuan, kalau masa tu rasa-rasa nak buat apa, kan?
Kalau saya sendiri pun rasa tak ada nak tahan dah kan. Duduk depan dalam majlis ramai-ramai dimalukan dengan demikian rupa. Kurang-kurang bangun tanya, ni hang ni nak yang atas ke nak yang bawah, kau belah kaki ke belah tangan? Bagi dua pilihan kat dia kan tuan-tuan. Sebab apa? Dengan sebab kita hari ni. Tapi sahabat tak apa, dia duduk kemudian baru bangun Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata kepada, dia mendoakan kepada laki ni. Maka Sa'ad pun qala Sa'ad, amma wallahi la ad'una bisalasin, wallahi aku ini akan mendoakan kepada dia ni dengan 3 perkara. Dia kata, dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Sa'ad, Abu Ishaq tadi ni, Sa'ad bin Abi Waqqas, Allahumma in kana 'abduka hadza kadhiban qama riya'an wa sum'atan fa'atil umrahu wa atil faqrahu wa 'ardahu lil fitan. 3 benda ni saja Sa'ad doa kepada orang yang buat fitnah kat dia ni. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya, dia kata, sekiranya hamba-Mu ini yang bangun ini, dalam keadaan dia bangun ini dia adalah bohong kepada Kau, wahai Tuhanku. Dia kata, kalau dia bangun dalam keadaan dia bohong, ataupun dia bangun dalam keadaan riya'an wa sum'atan, dia bangun dalam keadaan riak dan juga sum'ah, nak suruh orang kata dia seorang yang alim dalam negara Kufah tu, nak bagi tahu kata dialah yang duk buat sembahyang jemaah dan sebagainya, dia nak rasakan diri dia tu takabur dan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata di sini Sa'ad sambung, fa'atil umrahu, ya Allah, ya Tuhanku, Kau panjangkanlah umur dia ni. Fa'atil umrahu wa atil faqrahu, dan Kau panjangkanlah kefakirannya. Wa 'ardahu lil fitan, dan Kau bentangkanlah, Kau berikanlah dengan dia ni akan fitnah daripada fitnah dunia ni. Maka di sini dia kata lagi, wa kana ba'du iza su'ila yaqulu syekhun kabirun maftunun asabatni da'watu Sa'ad. Dan apabila kalau orang pergi tanya kepada Usamah tadi ni, kalau orang pergi tanya kepada Usamah bin Qatadah, kalau jumpa dia tepi-tepi jalan, maka dia akan kata, aku ini adalah syekhun kabir, seorang yang tua, maftunun asabatni, aku ini yang terkena fitnah, dan aku ini adalah asabatni, aku telah dimusibahkan oleh Allah Subhanahu wa taala da'watu Sa'ad, oleh doa yang telah didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebab apa? Sebab Abdul Malik bin Umar yang tadi yang periwayat bagi cerita ni, dia kata, fa ana ra'aituhu ba'du qad saqata hajibahu ala 'ainaihi minal kibari, dan aku, dia kata, aku lihat bahawasanya dia punya kening bagi Usamah bin Qatadah ni dah jatuh dah, sampai dah tertutup dah mata dia, dengan sebab dia ni minal kibari, dengan sebab dia dah tua. Nak menunjukkan bahawasanya doa Sa'ad bin Abi Waqqas nak suruh dia ni panjang umur, dia telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kening dia pun dah redut, sampai dah nak tutup mata dah, dia masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa innahu la ta'arradu lijiwari fi tariq yakhmazahunna, dan dia ni orang yang mana yang nama Usamah bin Qatadah ni, oleh kerana dia kena dengan doa Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, maka dia ini tak ada rumah, fakir sampai ke mati, duduk tepi-tepi jalan saja, merempat tepi jalan, dengan sebab yang tadi doa Sa'ad bin Abi Waqqas suruh dia ni panjangkan kefakirannya, sampai ke sudah dia tak boleh nak beli rumah, dengan sebab dia dah miskin. Yaghmazuhunna, dan dia duduk tepi-tepi jalan. Kalau kata ada perempuan-perempuan yang lawa yang lalu, kalau kata ada saja daripada orang-orang perempuan, janda-janda yang lalu, maka dia akan mengganggu mereka, dan dia akan meraba-raba perempuan-perempuan yang lalu di hadapan dia. Ni yang doa yang dikatakan wa 'ardahu lil fitan, dan dedahkan
Sa'ad doa kat dia dan dedahkan dia kepada fitnah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian wa adraka fitnah al-Mukhtar faqutila fiha, dan kemudian Usamah bin Qatadah tadi ni apabila dah tua maka dia ni telah mati dibunuh dengan sebab daripada kesan dia ni duk mengganggu perempuan-perempuan di tepi jalan. Dia telah dibunuh oleh seseorang dalam keadaan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebab apa kita bawa main hadis yang macam ni? Sebab apa kita mai cuba baca tentang kisah-kisah yang berlaku pada sahabat-sahabat? Sebab apa? Sebab mudah-mudahan kita pernah dengar dengan kisah ni, kita dapat jadikan diri kita benteng untuk diri kita, untuk kita nak melemparkan satu-satu perkataan, satu-satu fitnah. Tambah-tambahan kalau kita kata itu adalah kepada orang yang taqarrub ila Allah, orang yang lebih aqrab ila Allah, yang terlebih hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak yang kita tengok, dan juga doa ini terkena kepada orang yang dizalimi. Sa'ad bin Abi Waqqas dia tak pernah buat macam tu, maka dia telah dizalimi oleh seseorang yang dinamakan sebagai Usamah tadi. Usamah buat fitnah sehingga kan gubernur panggil untuk berjumpa, hantar orang pula tak percaya kerana dengan sebab ada beberapa fitnah yang telah dilemparkan kepada diri dia. Hari ini tuan-tuan, dengan sebab itu dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut ittaqu da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu akan doa-doa orang-orang yang dizalimi, kerana sesungguhnya doa orang yang dizalimi fa innahu laysa bainahu, tak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata seseorang tu kena zalim, hatta ulama kata hatta walaupun seseorang itu adalah kafir, kalau kata kita doa kepada dia, maka orang kafir itu pun kalau kata dia kena zalim, dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni tambahan kalau kata orang-orang yang dizalimi itu adalah orang-orang yang lebih rapat dan juga alim dalam kelas kita antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tu, maka dia menjaga takarrub dia, hampirnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, yang tu yang kita cerita, yang kita tak berapa setuju bagaimana Ustaz Azan Idrus kena. Hari ni orang dizalimi macam biasa saja. Bagaimana budak-budak hari ni dibuli, dizalimi di tempat-tempat asrama mereka. Dengan sebab itu kita terai cuba baca di sini, kan? Bagaimana kita sendiri pun kadang-kadang rasa dizalimi, kan? Hari ini barang-barang mahal dan sebagainya, antara kezaliman yang nak menunjukkan bahawasanya kita ini juga hampir-hampir sama dengan apa yang telah berlaku di zaman-zaman para sahabat dulu, tuan-tuan. Dengan sebab itu banyakkan munajat, banyakkan membaca kita pakat-pakat membaca dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan negara kita ini adalah negara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan hadis yang sedikit ini yang kita baca kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ini, kita dapat gunakan, jadikan ia sebagai salah satu benteng untuk nak jaga diri kita daripada untuk nak memfitnah dan menyakiti hati orang lain dan menzalimi kepada orang lain. Kemudian kita cuba sebarkan cerita ini kepada sahabat-sahabat kita ataupun anak beranak kita yang tidak dapat turut serta bersama kita pada malam ini. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar daripada kisah yang kita bacakan. InsyaAllah kita sambung kitab kita Syama'il Muhammadiyah yang masih lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yatawakka'u ala Usamah bin Zaid alaihi thawbun qitriyyun qad tawashshaha bihi fasalla bihim
hadis yang telah diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dia kata apa di sini? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya dalam keadaan bersandar kepada Usamah bin Zaid. Beliau memakai pakaian qitri yang diselempangkan di bahunya. Kemudian beliau solat berjamaah bersama para sahabat. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, yakni kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia gering, dalam keadaan dia sedang sakit. Beliau masih lagi menjaga dengan solat jemaah dia. Masih lagi beliau sama-sama hadir untuk sama-sama melakukan solat berjamaah. Sehingga kan dia ini apabila dia keluar daripada rumah dia, dia perlukan seseorang untuk memimpinkan diri dia. Lalu dia panggil Usamah bin Zaid, salah seorang daripada sahabat dia, untuk nak bawa dia pergi sampai ke masjid, iaitu Masjid Madinah. Ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita tuan-tuan, bagaimana kita kena tengok diri kita, kita kena cek muhasabah sama-sama diri kita tuan-tuan. Bagaimana kita ini, adakah kita sembahyang berjemaah? Adakah kita jaga waktu kita sembahyang berjemaah bersama-sama di masjid ataupun di surau? Ataupun kalau tak dapat untuk berjamaah di masjid dan surau, adakah kita sama-sama dapat menjaga jemaah kita dengan ahli keluarga kita? Kita kena sama-sama tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sebagai pemimpin, dia nak tunjuk kepada kita antara kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai nak wafat baginda tetap lagi sembahyang berjemaah. Kita hari ini bagaimana tuan-tuan? Kita hari ini nak sembahyang jemaah pun satu masalah, nak dapat kekhusyukan dalam sembahyang pun satu masalah tuan-tuan. Payah sungguh hari ni kita nak dapat kekhusyukan dalam sembahyang. Tak kata kat siapa-siapa pun, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita tak kata kat siapa. Sebab apa? Kita sendiri pun umur hari ni 28 tahun pun masih lagi duk memikirkan ada tak salah satu daripada juzuk, daripada pintu syurga yang boleh nak menempatkan diri kita untuk duduk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sembahyang kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi duk mencari. Tuan-tuan tak tahulah, mungkin yang dah hidup lebih daripada saya, lebih dah 35 tahun, ada yang 40, ada yang 50, mungkin ada dah boleh dapat 50 kali daripada kekhusyukan. Hari ini kita sendiri duk fikir lagi cara untuk nak mengkhusyukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Dengan sebab apa? Dengan sebab banyak faktor-faktor yang jadikan diri kita ni tak boleh nak mendapat kekhusyukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ni kita nak khusyuk macam mana tuan-tuan? Kalau kata mai dekat masjid ni tuan-tuan, ataupun mai dekat surau ni perempuan, kadang-kadang kita nak sembahyang dah nak khusyuk dah, angkat takbir tu, pejam mata, Allahu Akbar, pejam mata nak cari satu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sehari orang sebelah dok buat teruk boleh tuan-tuan, dia nanti dia baca Bismillahirrahmanirrahim, kita hadut sebelah ni, ya Allah tuan-tuan, dia jadi satu gangguan pula, dia dok buat teruk. Bismillahirrahmanirrahim, derah-derah dia baca tuan-tuan. Yang tu satu bab dah. Kita duk pilih, Allah aku nak khusyuk macam mana. Sehari pi dekat rukuk pula tuan-tuan, bila kata rukuk saja sehari tengok pula dah, dia pi turun kita punya khusyuk tu, pi duk tumpu pula dah dekat cekam kaki orang sebelah. Dia tengok, ya Allah kata, dia ni bila masa lagi tak ada masa langsung kau nak korek cekam, nak buang cekam ni, duk fikir kau tu pula. Nak cari dekat mana tuan-tuan khusyuk ni? Bila kata tuan-tuan tak dapat dekat masjid tu, kadang-kadang tu bila duk tengah bagi salam lagi tuan-tuan, bagi salam tu tengok pula, duk tahiyat tu tengok pula tangan dia duk gedik kan, gedik kau ni dia mai kau ni. Kadang-kadang tu mai duk tanya, ustaz kita nak pusing kau ni ke, nak pusing kau ni ke? Kata kat dia pusing pilah kau mana pun.
Jangan buat macam ni dah. Saya duk angkat pergi tangan buat peace macam ni, sekejap lagi malaikat pun tak tahu nak tulis apa. Kan? Kadang-kadang tu yang kita nak tengok, nak cari khusyuk ni cukup payah hari ni. Ibu-ibu, dia kata kat masjid payah nak dapat khusyuk, balik pergi sembahyang kat rumah. Ajak mak dia mayang dekat rumah, ajak bini dia mayang dekat rumah, kita buat jemaah kat rumah. Dia kata abang pergi mayang payah nak dapat khusyuk ni. Mayang kat rumah tu elok angkat takbir saja, Allahu Akbar, baru ya nak menarik surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekejap dia rasa bergegang dah dia punya kain. Cucu pula main duk tarik kain, nak luruh kain-kain tu, nak coklat, minta coklat pula cucu dia. Kan? Tengah-tengah semayang kadang-kadang tu lori boleh lalu depan mata ni, lalu depan muka. Kan? Tengah semayang Allahu Akbar, lori tanah lalu, lompat pergi atas lori tanah tu. Lah ni tanah selori berapa pula tu, berapa ringgit pula, dia boleh pergi lompat atas lori tanah tu pula, duk fikir. Khusyuk kita hari ni cukup payah. Kesan daripada apa tuan-tuan? Kesan daripada pemakanan kita, pendengaran kita, penglihatan kita pada ini hari ni kita tak jaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok hadis ni, dia kata apa? Bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bila kata dia nak keluar pergi sembahyang, sehingga kan dia bersandar kepada Usamah bin Zaid, malah beliau memakai pakaian qitri, satu pakaian yang dibuat ataupun kain dia itu didapati daripada negara Qatar. Dengan sebab itu nisbah dia kepada al-qitri, antara pakaian terbaik yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diselempangkan di bahunya. Kemudian beliau solat berjamaah bersama dengan para sahabat. Kalau kita tengok daripada hadis ni, kita buka syarah bagi kitab Syama'il Muhammadiyah, maka kita akan tengok ada seorang daripada periwayat hadis ni yang bernama dengan Yahya bin Nu'aim. Qala Abdu bin Hamid qala Muhammad bin Fadl sa'alani Yahya bin Mu'ain. Yahya bin Mu'ain ni kan, Muhammad bin Fadl ni dia pergi tanya kepada Yahya bin Nu'aim. Yahya bin Mu'ain ini adalah salah seorang daripada tabi'in. Ada setengah kata dia ni daripada sahabat, yang mana dia ni hafal lebih kurang 1 juta hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafazan dia 1 juta hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni nak suruh mengapai, tu yang dok kata tu, suruh mengapai surah Lam Yakunin yang pendek, yang tu pun kadang-kadang sampai kuning muka-muka tu kan, nak boleh perhabis. Wal fajri duk ulang tu, wal fajri wa layalil ashr tu ujar fajri lepas tu wan nanah kan. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Yahya bin Nu'aim ni dia hafal dengan 1 juta hadis, dan dia antara kelebihan sahabat-sahabat bagi kat dia, dengan sebab dia ni orang yang banyak menghafal hadis, maka dia adalah di antara sahabat yang dimandikan di atas katil baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab apa? Dengan sebab apa saja. Kalau sahabat-sahabat, setengah ulama kata, kalau kata sahabat-sahabat nak tahu yang ni hadis ke ataupun tak, maka mereka akan tanya Yahya bin Mu'ain ni. Mereka akan tanya dia. Kalau kata baca, mereka tanya betul tak yang ni hadis ke bukan hadis? Maka Yahya bin Mu'ain kata ya, yang ni hadis. Maka mereka tahu kata yang ni hadis. Tapi kalau dia kata wallahu alam, aku tak tahu, lam adri, aku tak tahu, dia kata aku tak pernah dapati yang ni hadis pun tak, maka memang betul lah yang tu bukan hadis. Setengah ulama kata sampai tahap macam tu. Dengan sebab tu kelebihan yang Allah Subhanahu taala anugerahkan kepada dia, iaitu dia ni antara sahabat yang dimandikan di atas katil baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai tahap tu tuan-tuan, kita kalau hari ni kalau orang mai tanya, tuan-tuan mai tanya saya pun, kalau kata hadis ni hadis ke tak, wallahu alam, jawab wallahu alam tu memang betul lah, kira tak betul ke ataupun memang betul lah, saya sendiri pun tak tahu. Pasal rasa memang betul lah, saya sendiri pun tak tahu hari ni kan. Dengan sebab nak boleh menghafal sampai 100,000 pun cukup payah, 10,000 pun payah, 1,000 hadis tuan-tuan pun payah kita nak menghafal.
40 hadis pun tuan-tuan belum tentu sampai lagi pada hari ini kita nak menghafal. Dengan sebab tu ada sebilangan ulama, ada sebilangan daripada hadis Nabi Muhammad SAW sebut kalau siapa-siapa yang boleh menghafal 40 hadis daripada hadis-hadis yang bersekitar dengan kehidupan kita pada hari ini, ianya layak untuk masuk ke syurga. 40 hadis. Dengan sebab apa hari ini kita tengok tuan-tuan, berapa hadis yang kita boleh nak buat. Al-Imam Nawawi kumpulkan 40 hadis yang bersekitar dengan kehidupan kita, yang mana yang hadis-hadis yang penting dia kutip. Kalau boleh hafal kitab tu 40 matan arba'in tu pun cukup dah. Tapi hari ni hadis pertama pun masih lagi duk tukang innamal a'malum binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, tu pun duk tukang ni duk innamal a'malum binniyat, an-niyatu bil a'mal, duk mengikut tu ya tuan-tuan. Bagaimana kita hari ni kita kena muhasabah diri kita tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita tengok, dia kata Abdullah bin Hamid ni, Muhammad bin Fadl antara orang yang meriwayatkan hadis ni, dia tanya kepada Sa'alani Yahya bin Mu'in an hadzal hadis awwalu ma jalasa ilayya. Aku pergi tanya kepada Yahya bin Mu'in, adakah ini hadis, dan inilah kali pertama aku duduk di depan dia. Nama apa? Muhammad bin Fadl ni tanya kepada Yahya bin Mu'in. Fakultu haddatsana Hammad bin Salmah. Maka dia kata dekat Yahya bin Mu'in ni sebut kepada Muhammad bin Fadl. Dalam kitab Arab ada tuan-tuan. Kalau kitab yang Jawi ni tak ada kisah dia. Dia kata fakultu, maka aku pun baca. Dia suruh Muhammad bin Fadl ni, dia suruh riwayatkan hadis ni. Tanya, okey, hang baca hadis ni. Maka terus Muhammad bin Fadl terus haddatsana Hammad bin Salmah, dia terus jawab macam tu. Dalam keadaan yang dia jawab tu pun lancar. Maka Yahya bin Mu'in kata, hang betul dah mengapai, aku tahu. Maka dia kata lagi, faqala law kana min kitabik. Dia tanya lagi kepada Muhammad bin Fadl, yang sahabat tadi, dia nak kepastian, betul ke kalau hang kata aku nak tengok kitab hang, ada tak hadis yang hang nak riwayat ni, bawa mai Ustaz. Maka dia kata di sini, iaitu Muhammad bin Fadl, fakuntu la akhraja kitabi, dia pun bangun nak pergi ambil kitab dia, nak bawa keluar, nak tunjuk kepada Yahya bin Mu'in ni. Faqubida 'ala sawi, maka yang Yahya bin Mu'in ni tarik tangan dia ataupun pegang daripada setengah daripada baju dia, setengah juzuk daripada baju dia. Dia kata duduk sini kan, jangan pi. Summa qala amla'ahu alayya fa inni akhafu an la aqaq. Dia kata, dia sebut kepada Yahya bin Mu'in, sebut kepada Muhammad bin Fadl ni tadi ni, dia kata dah aku tahu hang ada, maka hang bacalah kepada aku, amlahu alayya fa inni, kerana sesungguhnya aku takut, fa inni aqafu alla aqaka, aku takut hang bangun-bangun hang pi ambil hadis tak dan hang mai patah balik hang telah dimatikan ataupun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni sahabat-sahabat yang ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pi cari tok guru dia, takut dengan sikit daripada masa saja maka ilmu tu tak sampai dekat dia. Tapi kita hari ni kadang-kadang tuan-tuan, hak ada saja ustaz-ustaz mai duk mengajar, hak ada saja ceramah-ceramah, kita tak mau nak pergi cari. Kadang-kadang ustaz mai daripada Johor mai nak mengajar kita, kita tak mau mai ke masjid. Tak kata kat tuan-tuan, bukan surau ni dak, no, surau Johor no. Hak kita duk pergi mengajar macam tu penuh kan. Tu yang kadang-kadang depa ni pun kadang-kadang ustaz dia mai daripada Johor mai duduk depan duk mengajar ni kan. Daripada Johor kadang-kadang tu daripada Al-Ustaz ada lagi nak mai mengajar belah kawasan kita ni, belah Penang ni. Tak mau mai, tak mau dekat ilmu Allah Subhanahu wa taala ni. Kadang-kadang tu ada depa mai lewat-lewat sikit. Bukan apa pun, depa kata sagi dan lah sikit-sikit dapat juga. Boleh sikit-sikit kan. Kita kadang-kadang tu dah duduk tengah mengajar dah, belah-belah surau ni tak ada nak, minta maaf lah, surau lain ni kita duk tengok. Kadang-kadang tu nampak duk masuk, dia style letak pungkok dia dulu, masuk slow-slow, nampak pungkok dulu. Tengok kita duduk depan ni kita nampak tuan-tuan kan. Orang yang duduk belakang dia tak nampak, masuk pungkok dulu, naik sikit, lama-lama dia naik baik gitu kan. Lepas tu sandang ke belakang. Ada kat tempat-tempat lain ni. Tapi sahabat-sahabat ni tuan-tuan, dia nak cukup jaga masa. Nabi ajar mereka, Nabi tarbiyah mereka jaga masa.
takut terlalu rugi kalau kata tak dapat ilmu, satu-satu ilmu. Dia takut kalau kata kawan tadi ni mati dan dia tak dapat hadis dan tidak dibacakan hadis ni kepada dia. Yani Yahya Ibn Mu'in tadi ni. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ni dalam masih lagi dalam baju ataupun pakaian yang ada pada tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-60, Abu Sa'id bin Khudri, kan, hadis yang ke-60. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia memakai pakaian yang baru, maka beliau akan menyebut namanya. Beliau akan memberikan nama bagi setiap pakaian-pakaian baginda. Sebelum ni kita dah cerita dah. Seperti mana al-imamah, serban, al-qamis, gamis, ataupun selendang, al-izar, ataupun rida, selendang, rida. Izar kita pakai macam pakaian ihram. Sebelum ni kita dah bicara dah tentang pakaian-pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kata ada saja baju dia ataupun pakaian dia, maka dia akan bagi satu-satu nama tu. Kalau kata dia ada kuda, maka dia akan namakan kuda dia. Kalau kata dia ada keldai, dia akan namakan keldai dia. Pedang-pedang Nabi Muhammad dia ada nama-nama tersendiri dia. Baju besi dia ada nama sendiri dia. Kita hari ni, kereta hari ni pun ada nama-nama dia, kan? Ada yang nama Proton Asia, Proton apa dah? Nampak dunia tak berapa nak ambil tahu mana sangat. Cik, kan, kadang-kadang Proton apa yang baru keluar? Asia Iris, Proton Iris yang baru keluar, depa bubuh nama. Proton banyak hari ni, Proton Saga, Proton apa jenis proton kan. Kalau Pro 2 kancil, Pro 2 apa semua tu yang keluar terbaru Asia. Kita dah dengar yang tu lah. Teringat bini duk jauh ni, dia teringat nama ada dekat-dekat sikit tu, Asia, kan. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Nabi pun dia bubuh nama baju-baju dia. Ni baju dia panggil apa? Kalau kata jubah, kan, jubah hak belah sampai ke bawah, yang tu kita dah bagi tahu dah. Kalau kata jenis sangkut dekat atas bau macam ni ke, dia panggil rida. Nabi ada juga barol ni kacuk antara keldai dan juga dengan kuda. Dia atas sikit, abang sikit pada himar, kan. Himar ni keldai lah, kan. Jadi barol Nabi ni nama Dundun. Saya duk kata nama Din pula, nama sama dengan ustaz tak. Nama Dundun, yang ni barol dia. Yakfur, nama bagi keldai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pedang Nabi pun ada nama dia, Ma'thur antara dia. Al-Qadim, Zulfiqar, banyak lagi nama pedang. Nanti kita akan masuk dalam bab pedang. Antaranya baju perang Nabi pun ada. Zawfal, Al-Hawashi, Jizzah nama, Tabra, banyak nama-nama yang Nabi letak khususkan bagi pakaian dia. Pedang dia letak nama khusus, baju perang dia pun ada nama khusus dia. Imamah, pakai dekat atas kepala. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kata dia nak pakai satu-satu pakaian, maka dia akan doa dengan doa ni, tuan-tuan. Doa ni kalau boleh kita sama-sama lah amalkan. Hak yang duk kat depan ni pun sama, yang duk kat belakang pun sama. Sama-sama kalau boleh kita hafal dan kita sama-sama amalkan. Dengan sebab apa? Makna dia yang cukup cantik. Ya Allah, ya Tuhanku, dia kata, seluruh pujian hanya untukmu ya Allah ya Tuhanku. Sebagaimana engkau memberikan aku pakaian yang baru ni, maka aku mohon kepadamu kebaikan pakaian ini. Dan juga aku berlindung kepadamu daripada keburukan pakaian ini.
dan juga keburukan sesuatu yang diciptakan untuknya, wa syarri ma suni'a lahu, dan juga keburukan sesuatu yang telah diciptakan baginya. Ni doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kata dia nak pakai baju, dia nak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kata aku pakai baju ni, aku tak mau baju ini menjadi kejahatan kepada diriku, aku tak mau baju ni membawa kepada riak kepada diriku, aku tak mau baju ni, kalau aku pakai baju ni orang ni duk puji aku yang boleh menyebabkan aku lupa kepada kamu. Dengan sebab tu dia baca doa ni tuan-tuan. Kita hari ni pun kita kena pakai baju, dan kita wajib juga untuk kita jaga diri kita, pakaian kita. Apabila kita pakai, jangan nak sifatkan dengan sifat takabur. Ada sifat takabur, pakai benda yang betul bersesuaian dengan diri kita. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tak payah kita nak berlakon kan. Kadang-kadang ni duit ada banyak kan, beli baju saja, pakai baju pagoda saja yang sompang camping sikit-sikit kan, naik motor Vespa, nak suruh orang kata apa, nak kata kat dia ni, kata dia ni lah zuhud, warak dan sebagainya. Maka ketika itu kalau kata dia buat gitu dalam keadaan nak naikkan diri dia untuk jadi riak, dia lebih haram hukum dia kepada seseorang yang buat perangai macam tu. Walaupun dia rasa dia pakai macam tu itu nak bolehkan dia ni nampak sebagai seorang yang zuhud. Zuhud ni Imam Ghazali sendiri pun sebut az-zuhdu diddu zuhdi. Zuhud itu adalah lawan bagi zuhud tu. Kita tengok zuhud tu, kalau kita rasa, kita fikir dengan otak kita, zuhud itu adalah kena naik kereta hak buruk-buruk saja, tak mau kepada dunia ni. Kalau kita fikir begitu, makna kata kita kena pusing twin mengikut Imam Al-Ghazali. Makna kata kita kena tengok zuhud itu adalah lawan bagi zuhud itu sendiri. Kalau kita layak, kita ada duit, maka kita kena pakai kereta yang kelayakan dengan kita. Yang tu lawan pada zuhud. Orang pun tak kata kepada kita, dan orang pun tak memandang rendah kepada kita. Sebab apa? Kita memang ada duit. Orang nak kata apa? Kita pun tak jadi riak. Memang kita dah ada duit kan? Jadi kita pakai macam tu. Kalau kata kita duk buat teruk sangat kan, orang kata buat ser sangat kan, ambil pergi duk cari kereta hak buruk, nak kereta apa, naik motor Vespa, bawa bini kat belakang dengan sebab nak suruh orang kata kat dia lah zuhud dan sebagainya, maka benda ini lebih akan menjadikan sesuatu pakaian kita itu haram sisi agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dengan sebab tu ulama-ulama dia tengok pakaian-pakaian kita berkisar dalam 5 hukum taklifi ni. Ada haram, ada mubah, ada mustahab, dan juga ada yang wajib. Lepas ni insya-Allah kita akan sama-sama tengok dan lihat. Rasa cukup sekadar ini. Boleh kot noh. Selagi mereka ada mesyuarat, mereka bagi tahu kata mereka ada mesyuarat hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu 2 minggu akan datang lagi. Tu pun insyaAllah kalau kata masih lagi diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih lagi diberi dengan nikmat bernyawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.